Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ni kita hadirkan masa kita untuk sedikit menuntut ilmu. So apa yang kita kena bawa dalam tuntut ilmu adalah hati yang tenang, jiwa yang aman, insya-Allah. Belajar tentang bagaimanakah yang sepatutnya adab ataupun adat merisik di dalam Islam. So Kak Hudash cuba bagi masa untuk korang, insya-Allah. Merisik dalam Islam ni apa yang sepatutnya? Adakah orang lelaki, kan kita banyak sekarang ni orang lelaki datang pada orang perempuan. Boleh ke perempuan merisik orang lelaki? Apakah sepatutnya dalam agama Islam ni buat yang sepatutnya? So Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT kerana Allah SWT izinkan kita untuk kita hadir pada majlis-majlis agama. Maka insya-Allah dengan asbab itu kita akan semakin dekat dengan Allah Ta'ala dan Allah Ta'ala ampunkan segala kelaraan kita pada hari ini. So ada yang tanya, betul ke hanya orang perempuan yang boleh meminang orang lelaki? Ini ma'ruf yang teramat sangat. Banyak pendapat ulama-ulama mengatakan memang sebaiknya para lelaki lah yang meminang para wanita. Tetapi jika para wanita itu beragamawan ataupun bangsawan, dialah yang meminang para lelaki tersebut. Dia lebih tinggi ilmu dia daripada segi harta, dia boleh meminang para lelaki tersebut. Mungkin lelaki malu nak pinang wanita yang hebat-hebat kan, jadi wanita boleh meminang para lelaki tersebut. Kita sebagai ibu bapa, first kali adalah kita bila anak kita dah sampai umur, sampai tahap untuk dia bernikah, maka kita kena mulakan langkah ataupun kita kena bagi peluang untuk dia bernikah, supaya dengan nikah tersebut akan melahirkan lebih ramai zuriat dan juga pejuang-pejuang yang mana berjuang atas agama Islam, insya-Allah. Lepas anak ini matang, maka bila dia sampai umur dia perlu dikahwinkan. Jadi bila wanita ni dikahwinkan, bermaksud telah sampai umur kematangan yang dia perlu berkahwin. Ibu bapa kena ambil peranan bagi penyediaan merisik tu. Adakah anak tu layak dirisik? Bilakah sepatutnya layak dirisik anak tersebut? Kita kena tahu dulu ciri sebelum kita bernikah ni apa. Ciri-ciri sebelum bernikah ni adalah kita tengok umur dia berapa, adakah dia layak berkahwin. Kemudian kita tengoklah kekuatan badan dia untuk menguruskan keluarga. Dan dia kena kuat, dia kena sihat. Kemudian dia tak ada penyakit lah, supaya dia mudah nak urusan perkahwinan dia akan datang. Kemudian dia ada pendidikan. Kita dah ajar dia, kita dah fahamkan dia pendidikan yang sebenar. Kemudian dia adalah few kawan-kawan supaya dia boleh macam tanya pendapat. Kemudian sebaiknya dia ada pendapatan sedikit, ataupun dia pandai mencari duit, ataupun dia ada kemahiran lah yang mana boleh bawa duit dan sebagainya lah. Dan kemudian paling penting sekali adalah ada pengetahuan agama. Kita kena faham kita nak mengahwini seorang lelaki, bertanggungjawab ke atas wanita tersebut dari segi agama, makan, pakai, itu adalah tanggungjawab para suami. Dan anak perempuan pun memenuhi kelengkapan kehidupan para suami. Tapi anak perempuan dia mungkin ada kemahiran masak sedikit, kemudian memenuhi hak-hak sebagai seorang isteri. Jadi apa yang paling penting sekali adalah ilmu perkahwinan. Kena faham, kena belajar ilmu perkahwinan. Tujuan adat merisik ni adalah apa? Merisik ni adalah kita melihat para wanita. Sebenarnya dalam Islam adalah dipanggil sesi nazar, iaitu sesi melihat, sesi berkenalan. So kita melihat wanita tersebut dalam keadaan kita nak tahu dia ni sesuai ataupun tidak, dia tu menjadi isteri kita. Mana kita nak tahu sesuai ataupun tidak, kita pergi melihat dia. Yang terbaik sekali adalah datang berdepan, ditemani oleh keluarga. Kita jangan hantar gambar untuk wanita bernikah. Dia datang bertemu dengan ayah, mak ayah kita, kerana kita memelihara wajah kita. Kita tengok dia, dia tengok kita. First kali, macam mana nak merisik ni? Okey, kita datangkan satu permasalahan. Bagaimana orang perempuan nak dirisik? Ada orang tanya, dia cakap, lelaki datang pada saya dan lelaki tersebut nak merisik saya. Macam mana adab dia? Okay? So pertama sekali, jika lelaki yang datang kepada wanita, kita sebagai wanita Islam jangan direct to pasangan. Kita kena letak diri kita di tempat yang paling mulia, iaitu tiada sebarang orang lelaki boleh direct to kita dengan mudah untuk hal kahwinan. So jadi kita muliakan diri kita dengan apa? Dengan ikut perintah Allah. Kita bagi tahu dia untuk datangkan wakil. Kita datangkan orang tengah. Okay? Jadi kenapa kita kena mulakan perkahwinan kita ni dengan adab? Kerana kalau permulaan perkahwinan kita pun dah unsur-unsur yang tanpa adab, yang tidak baik, yang tidak mengikut perintah Allah, bagaimana Allah Ta'ala nak berkati perkahwinan kita jika kita tak ikut sunnah, kita tak ikut apa yang Allah Ta'ala suruh. Jadi dalam Islam tak ada istilah bercinta, tak ada istilah boyfriend girlfriend, tak ada istilah dating, tak ada istilah kawan dulu. Islam adalah istilah merisik, yang kita panggil adalah sesi nazar ataupun sesi melihat wajah. Kita sebagai wanita bernikah, apa yang kita kena bawa adalah kemuliaan seorang wanita Islam.
Kita jangan tunjuk muka kita ni pada ayah dia, sebab ayah dia tak layak untuk melihat kita. Wajah kita ini hanya layak dilihat oleh akal suami kita sahaja. Ada orang cakap macam mana permulaan nak tengok. Dalam Islam hanya melihat sekali sahaja. Kita buka, dia dah nampak muka kita, tutup balik. Kita sangat-sangat menjaga diri kita. Sebab apa? Dalam tempoh nazar akan berlaku istikharah selepas nazar. Tanya pendapat Allah SWT. Antara dua jawapan, sama ada yes ataupun tidak. Jadi jawapan ni bukan daripada kita, daripada Allah SWT. Itulah sesi nazar, sesi merisik. So merisik perlu dirahsiakan. Apa yang berlaku dalam istikharah adalah dirahsiakan. Maksudnya dirahsiakan daripada orang lain. Apa yang dibuar-buarkan adalah pernikahan. Ini kerana apa? Demi menjaga kemuliaan para lelaki dan juga para wanita. Jadi kita nak pertunangan ni dirahsiakan. Dalam Islam ni kita ada satu maruah. Kita panggil maruah. Wanita kita pelihara maruah dia, lelaki pun pelihara maruah dia. So dalam tempoh risikan ni apa yang kita boleh buat selain daripada tengok muka dan tanya? So kita boleh tahu maksud sebenar dalam pernikahan. Kita boleh tahu bakal pasangan kita ni apa yang dia nak selepas kahwin. Okey, ada yang tanya bila start ta'aruf. Dalam Islam itulah ta'aruf, sesi merisik. Kita akan senaraikan soalan apa yang kita nak dalam perkahwinan kita. Kita akan kemukakan soalan kita. Dia pun akan kemukakan soalan dia untuk persetujuan. Kalau sebenarnya yang kita boleh ta'aruf ni. Islam tak ada sesi kenal dulu baru kahwin. Kenal dalam Islam adalah sesi ta'aruf sahaja. Sebelum ta'aruf, sebenarnya kita dah tahu beberapa latar belakang bakal pasangan kita. Sekarang ni kita kena kahwin kena ada harta kan? Zaman Nabi dulu tak payah ada harta, cukuplah takwa dan juga agama untuk melangsungkan perkahwinan. Ciri wanita yang boleh dikahwini adalah kita tengok rupa paras. Pertama sekali mestilah rupa paras. Kemudian kita tengok keturunan dia ramai. Kemudian agama dia macam mana. Jadi ada yang tanya tadi, macam mana kalau saya dah merisik, saya dah tengok ke pasangan, apa step seterusnya? Step seterusnya pertunangan dan kahwin, terus kahwin sebaiknya. Okay? Yang dah ada pasangan, segeralah menikah yuk. Allah Ta'ala akan datangkan rezeki daripada pernikahan. Tak perlu majlis besar-besar, cukuplah kita tunaikan. Sekarang COVID ni kahwin ramai-ramai, jimat. So kita akan sambung InsyaAllah minggu hadapan tentang perkahwinan, apakah adab perkahwinan dalam Islam, bagaimana rupa wanita Islam yang sebaiknya dinikahi. Jadi tadi kita tengok wanita Islam ni mesti beragama, mesti ada agama, ilmu fardu ain. Bagaimanakah kita para wanita jika berlaku apa-apa, apakah yang diperbuat oleh para wanita, tindakan-tindakan. Jadi kita wanita dalam Islam, kita ada hak kita dalam Islam. Bagaimana kita dilayan, bagaimana kita ni layak dijadikan isteri, apakah tanggungjawab isteri, apakah tanggungjawab suami. Setiap kita ni ada tanggungjawab dan kita ni akan dipertanggungjawabkan oleh Allah SWT ke hari akhirat. Setiap perkataan, setiap perkara Allah SWT akan check, akan tengok. Jadi jelas insyaAllah. Semoga perkongsian malam ini menjadi satu asbab kefahaman ilmu bagi kita para wanita Islam. Jadi kita kena faham agama, kita bawa agama dalam hidup kita. Jadi agama menyinari kehidupan kita, menjadikan kita seorang wanita yang berjaya dunia dan akhirat. Jadi dunia ni berjaya macam mana? Dapat ikut perintah Allah. Ke akhirat, masuk syurga Allah. Allah Ta'ala pandang, Allah Ta'ala rahmati kehidupan kita insyaAllah. So kita akhiri majlis kita, ilmu kita malam ini dengan kita minta ampun pada Allah. Ya Allah, ampunkan kita andai kita pernah berbuat dosa. Kalau kita dah kahwin hari ini, kita bersyukuri kehidupan kita hari ini dengan jadikan diri kita wanita salihah. Jika kita belum berkahwin, doalah ya Allah, pasangan kita nanti mendekatkan kita kepada Allah. Doa ya Allah, bagilah pasangan kita nanti asbab kebaikan, manfaat untuk agama. Itu yang paling penting sekali. Dengan doa kita, Allah Ta'ala pandang. Jangan ingat Allah Ta'ala tak dengar. Allah Ta'ala maha mendengar, bukan daripada lidah kita. Apa yang berlaku dalam diri kita pun Allah SWT maha mendengar. Kita adalah hamba Allah yang mana layak dapat rahmat dan nikmat Allah. Nikmat Allah bukan hanya suami, nikmat Allah bukan hanya anak-anak, tapi nikmat Allah seluruh kehidupan kita adalah nikmat Allah SWT. Semua kebaikan adalah daripada Allah dan semuanya kelemahan adalah daripada diri kita. Khilafnya kita, ujian pun adalah daripada dosa-dosa kita. Allah Ta'ala nak ampunkan. Maka wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jumpa lagi minggu hadapan dalam topik wanita yang terbaik untuk dinikahi. InsyaAllah
Minggu hadapan harap dapat jumpa korang lagi semua. Jangan lupa baca doa atas sebagai Farah, moga Allah ampunkan setiap perkataan yang salah, yang lemah, insya-Allah. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.